Wawancara ya sebagai sisipan terakhir ini berkenaan dengan evolusi terbaru. Mungkin ada yang sudah mengetahui bagi mereka yang mungkin suka mendengarkan rangkaian Nasional FM. Inilah yang akan kita bawakan ya. Ya. Dan Auda pada pagi ini yang akan berkongsi informasi ataupun yang dapat menjelaskan secara rincinya mengenai dengan evolusi terbaru ini. Kita jemput ke studio Rampai Pagi pada pagi ini bersama dengan Tuan Muhammad Alim bin Sani merupakan pemangku penolong ketua rancangan Radio 2 Evolusi Terbaru Nasional FM. Kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Muhammad Alim. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Daud dan juga Mas Mahira. Ya, sihat ya? Alhamdulillah sihat Daud dan Mas Mahira. Alhamdulillah sihat. Okay. Baik, jadi ini yang akan kita perkatakan. Kalau saya melihat ni di laman Instagram Nasional FM memang banyak post-post mengemas kini ni evolusi terbarunya. Tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi ini yang akan kita perkatakan. Mungkin daripada Tuan Muhammad Alim sendiri dapat menerangkan serba sedikit untuk penonton kita ni yang ingin mengetahui latar belakang mengenai dengan Nasional FM ini. Silakan Tuan. Baik, terima kasih Mas Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin terangkan sedikit serba sedikit tentang latar belakang Nasional FM di mana di era awal penyiarannya itu pada 2 Mei 1957 memulakan siarannya sebagai perkhidmatan Melayu ya. Dan ini secara berperingkat pada 1 Januari 1956 perkhidmatan Melayu diubah namanya kepada Rangkaian Nasional. Dan pada 13 Julai 1991 memulakan siaran awal iaitu seawal 4.30 pagi dan slogannya itu menyebar informasi menjana inspirasi di mana Rangkaian Nasional berkonsepkan informasi dan ia juga menjadi penyalur pembangunan dan perkembangan semasa negara dan serantau. Dan pada 15 Julai 1994 tambahan siaran bermula 10.30 malam hingga 12.30 malam. Dan itulah serba sedikit ya latar belakang Rangkaian Nasional FM. Ya. Jika kita embas kembali Mahira Nasional FM dulunya dikenal sebagai Radio Brunei dan hanya satu rangkaian waktu itu ya. Dua bersama dengan pilihan itu waktu itu ya. Inggris ya. Waktu itu dikenal sebagai Inggris ya. Baik, kita ingin mengetahui juga ya Tuan, apakah fungsi Rangkaian Nasional FM ini? Mungkin dapat dijelaskan, silakan. Okay, terima kasih Daud. Untuk fungsi Rangkaian Nasional FM ini kita sudah mengetahui bahawa rangkaian radio adalah sebagai lidah kerajaan. Dan antara fungsi juga Rangkaian Nasional FM sebenarnya banyak. Antaranya menyiarkan rancangan yang berbentuk isu semasa, majlis-majlis atau acara kenegaraan sebagai platform hubungan serantau. Ia juga sebagai platform hubungan serantau melalui rancangan MOU iaitu perjanjian persefahaman ya di bidang penyiaran terutama di rantau ASEAN. Contohnya Nasional bekerjasama dengan Mediacorp Singapura, Radio Thailand dan juga RTM, dan ini memang setiap tahun diadakanlah. Dan di samping sebagai lidah kerajaan ia juga menanai konsep negara dan antara penghubung antara raja dan rakyat. So jadinya itulah antara tugas-tugas Nasional FM dan juga fungsinya. Ya, alhamdulillah. Satu penerangan yang cukup menarik. Dan mungkin sebagai tambahan ni sedikit Tuan. Berapa orang sebetulnya ni juruhebah yang bertugas di bawah Rangkaian Nasional FM ini sebetulnya? Alhamdulillah, kalau dikira ya dari segi pegawai tetap lebih kurang 9 orang dan pegawai sambilan 10 orang. So itu adalah pekerja yang masani yang berada di Rangkaian Nasional sahaja. Ya, alhamdulillah. Jadi kita percaya di dalam Rangkaian Nasional FM pastinya ada banyak ya program-program dan juga antaranya maklumat-maklumat yang cukup menarik yang telah pun dikongsikan di setiap segmen yang disediakan di dalam Rangkaian Nasional FM. Jadi mungkin dapat diterangkan daripada Tuan Muhammad Alim sendiri, mungkin bagaimana dengan sambutan ya beberapa program di Nasional FM ini? Terima kasih. Alhamdulillah, beberapa program yang dikira boleh mendapat sambutan dan ada yang mendapat sambutan jugalah. Antaranya kalau diadakan kuis bersempena memang banyak pendengarnya lah, banyak sambutannya kerana ia melibatkan
beberapa sumbangan atau hadiah untuk para pendengar. Kemudian rancangan-rancangan yang bersifat interaktif, yang berinteraktif bersama pendengar ataupun mendapat sambutan. Selain itu, beberapa rancangan-rancangan yang lain, contohnya Bahasa Mengenali Bangsa, iaitu rancangan yang lebih memfokuskan kepada 7 puak jati di negara Brunei Darussalam, iaitu 7 dialek lah. Antaranya bahasa dusun, bahasa Tutong, bahasa Brunei, Kedayan, dan selain itu rancangan-rancangan yang lain Sehari Sepatah Kata, mengetengahkan perkataan-perkataan atau leksikal dalam bahasa Melayu Brunei. Dan selain itu, yang paling terbaru rasa-rasanya yang mendapat sambutan sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam, di mana kalau dilihat dari segi ia punya viewers mencecah sehingga 2 juta. 2 juta, ya. Oh, cukup ramai ya. Kerana pendengar kita diorang suka sesuatu yang macam breaking news, and then sesuatu yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja lah, yang jenis hal semasa. Hal semasa. So pendengar memang mengikutilah rancangan-rancangan tersebut lah. Baik, kita ingin mengetahui tuan, mungkin dapat dijelaskan apa dia evolusi ni sebetulnya, evolusi terbaru National FM ni. Mungkin dapat kita kongsikan bersama dengan penonton sekalian. Okey, evolusi terbaru National FM ini sebenarnya bukannya rebranding, tetapi ia adalah satu pendekatan baru yang fresh, di mana pengisiannya akan berubah, tidak lagi berada di takut yang lama, di mana slogannya menyebar informasi, menjana inspirasi. Slogan itu masih lagi dikekalkan. Dan maklumat-maklumat dari National FM juga memberikan maklumat-maklumat daripada pertubuhan kerajaan swasta, mengetengahkan isu-isu kenegaraan, keagamaan, budaya, berita dan hal ehwal semasa. Jadinya evolusi terbaru National FM adalah usaha bagian rancangan radio untuk mengetengahkan elemen baru, di mana evolusi ini memfokuskan kepada sajian pendengar beberapa program baru. Contohnya jingle, beberapa penerbitan yang baru khas untuk pendengar National FM. Dan seperti yang saya jelaskan, evolusi ini bukanlah rebranding, tapi adalah untuk pembaharuan, pendekatan yang lebih segar, perkongsian informasi tentang hal ehwal semasa, pembangunan budaya, isu semasa, keagamaan dan kemasyarakatan. Dan itulah evolusi terbaru National FM. Masih lagi ada yang lama, tetapi ada pendekatan barulah yang kami ketengahkan. Jadi ada sedikit penambahannya yang seperti dapat kita saksikan sebentar tadi, Mahirah, yang kita paparkan menerusi skrin TV kita, iaitu di antaranya Sinar Pagi dan Dini Hari itu antaranya. Mungkin dapat diterangkan nanti oleh Tuan Muhammad Alim mengenainya. Dan di samping itu mungkin dapat diterangkan juga Tuan, siapakah ni sasaran pendengar yang ingin disasarkan untuk evolusi terbaru bagi rangkaian National FM ini? Baik, untuk sasaran pendengar National FM iaitu berumur 25 tahun hingga 55 tahun. Lazimnya kalau pendengar National FM ini dalam lingkungan umur tersebut. Namun kalau dilihat dari segi stratifikasi atau tingkat, contohnya tingkat sosial, ia lebih kepada orang yang berkerjaya lah. Berkerjaya yang dalam sektor kerajaan dan swasta. Kerana apa? Kerana Nasional ini mengetengahkan isu-isu kenegaraan dan isu-isu semasa. Jadinya orang yang bekerja ini lebih suka mendengar apa yang terjadi setiap hari dan apa yang terjadi di negara Brunei Darussalam. Jadinya itulah target-target yang kami sasarkan dari segi pembuatan program dan sebagainya, dari umur 25 hingga 55 tahun. Namun tidak semestinya umur itu cuma mendengar National FM. Ada juga yang mungkin 15 tahun yang mendengarkan National FM, kerana kita ni dah tahu selera seorang-seorang ni. Kadang macam saya sendiri ada yang suka lagu lama, contoh lagu ada yang suka lagu lama dan sebagainya. Itu tertakluk pada minat atau cita rasa individu itu sendiri. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin seterusnya dapat dijelaskan mengenai dengan proses evolusi ataupun pembaharuan yang sedang akan dilaksanakan ini.
yang sedang dilaksanakan. Terima kasih. Sebenarnya ia telah dilaksanakan secara berperingkat ya. Di mana kalau dilihat dari segi kajian audiens RTB 2018-2019, perkongsian daripada hasil siasat hasil kajian Seksyen Penyelidikan Bahagian Pendidikan dan Perkembangan RTB, di mana sebanyak peningkatan 2% dari tahun 2017-2018. Jadinya ini meyakinkan kami di mana memang orang Brunei masih lagi mendengarkan radio dan radio masih lagi relevan. Jadinya proses evolusi ini kira satu usahalah untuk menarik lagi pendengar di negara Brunei Darussalam. Betul. Dan jika dulu orang ramai boleh mendengar radio melalui corong radio yang lebih tradisional, dan tapi sekarang boleh mendengar melalui streaming, melalui internet, sawang Instagram dan juga Facebook ya. Dan beberapa pembaruan telah dilaksanakan secara berperingkat khas untuk pendengar National FM ya. Jika dulu penerbitannya mungkin mencecah sampai 1 jam dan mungkin selepas evolusi ini mungkin durasinya dipendekkan lagi lah daripada 1 jam itu, mungkin ia lebih ringkas dan padat. Dan yang lebih penting sebenarnya tujuannya adalah untuk memaut hati pendengar. Betul. Yes, betul. Itu yang menjadikan sesuatu stesen atau sesuatu rangkaian radio itu berjaya. Walau di mana jua bukan saja di Brunei, tapi mungkin di luar negara dan sebagainya, ia tetap sama sebenarnya pendengar itu sebagai raja pada atau sebagai customer kepada radio. Betul. Dan kalau kita amati juga, kita juga sebagai pengamal media baru, ia menjadi trend sekarang. Jadinya oleh itu adalah satu cabaran jugalah pada radio bagaimana untuk menarik pendengaran ni. Ia amat penting ya untuk National FM merangka dan menggandakan usaha untuk menarik dan sentiasa bersifat dinamik untuk memperbaharui dan menarik pendengar di mana-mana. Dan secara peribadi sebetulnya Mahira dan juga Tuan sendiri ya, saya secara peribadi semenjak saya melibatkan diri ataupun bertugas di Rampai Pagi, saya merasakan hubung kait Rampai Pagi dengan selain daripada pihak berita, National FM sebetulnya ada banyak membantu ataupun memberi input yang sangat berguna untuk dijadikan bahan sebagai sumber informasi lah ya. National FM dapat dijadikan bahan untuk disampaikan melalui siaran Rampai Pagi. Betul. Alhamdulillah. Ya, jadi bahan sampingan lah ya. Ya, betul. Betul. Baik, sebelum kita ni beralih ke soalan seterusnya, barangkali kita akan saksikan satu video ya, video klip mengenai dengan National FM. Ya. Inilah Radio Brunei National FM. Ikuti berita, hal ehwal semasa dan informasi terkini. Bersiaran selama 24 jam. Sentiasa memberikan audio inspirasi dengan rancangan berkualiti dan berinformasi. Di samping, dihiburkan dengan lagu-lagu hits hebat. Bersama kami setiap hari. Mengongsikan isu semasa, keagamaan, pembangunan, budaya dan kemasyarakatan. Dengarkan kami di 92.3 FM, 93.8 FM atau di rtv.com. Ikuti kami di Instagram dan Facebook. Menyebar informasi, menjana inspirasi. Dengarkan Radio Brunei National FM. National FM. National FM. National FM. Alhamdulillah, itulah dia wajah-wajah mereka, juruhebah yang memeriahkan rangkaian National FM yang biasa kita didengar ya di corong-corong radio di rangkaian National FM. Jadi untuk seterusnya ni Tuan, mengenai dengan National FM, bagaimana ni sebetulnya National FM menghadapi ledakan evolusi dan perubahan dalam dunia IT ini? Baik, terima kasih Mas Mahira. Sebenarnya ledakan evolusi dan perubahan dalam dunia IT ini memang tidak dapat dihalang. Ia sentiasa akan masuk mencuba untuk mencabar kita ni punya sistem dan sebagainya. Di mana satu evolusi ini adalah satu
keputusan yang positif lah untuk terus menggalas peranan meskipun berhadapan dengan pelbagai cabaran. Rasanya di mana-mana jua stesen radio sekalipun pasti menghadapi cabaran ini di mana di samping memberi agenda pembangunan kerajaan dan membina keharmoni hidup masyarakat dan negara, di samping itu juga cuba untuk menggalas dan juga menghadapi cabaran-cabaran ini. Dan pembaharuan ini juga adalah salah satu proses lah untuk menghadapi cabaran ini. Sebenarnya cabaran perubahan dalam dunia IT ini ia mencetuskan satu rantaian sebenarnya. Rantaian ini apabila ada saja teknologi yang baru, ia akan mencetuskan rantaian kepada pendengar atau orang ramai. Jadi orang ramai akan lebih pintar untuk mendapatkan informasi ini. Jadinya kita sebagai penyiar yang dalam bidang penyiaran ini perlu selalu setapak kehadapan lah untuk menarik pendengar ini. Jadi ini satu cabaran juga kerana kadang beberapa info pendengar orang ramai lebih laju untuk mendapatkan melalui telefon bimbit dan sebagainya. Jadinya National FM atau mungkin rangkaian radio di RTB perlu setapak lebih kehadapan lah dalam menyampaikan informasi. Tapi yang menjadi jaminan bahawa info yang disalurkan di rangkaian radio dan sebagainya RTB umumnya memang ringkas, padat dan tepat dan boleh dipercayai. Okey, jadinya selain itu juga sebagai evolusi terbaru ini, ia juga kira mencabar para penyiar untuk bersifat proaktif, responsif. Dan sebenarnya evolusi ini juga adalah dicetuskan oleh respon pendengar daripada kajian audiens dan sebagainya, di mana dorang macam orang pendengar ini mau lebih ini memang susah untuk memuaskan diri pendengar. Jadi kita cuba untuk sesuatu yang baru. Jadinya inilah evolusi terbaru, dan insya-Allah akan ada lagi yang lebih barulah. And then selain itu juga di samping mempromosikan rancangan, ia akan menjadi nilai tambahlah kepada rangkaian radio, dan diharapkan paling penting maklumat-maklumat yang nasional kongsikan akan sampai pada orang ramai dengan lebih meluas. Di samping itu juga diingatkan pada orang ramai juga kalau yang ingin mengongsikan info-info mengenai dengan acara-acara dan aktiviti, bolehlah menghubungi National FM melalui Instagram, WhatsApp dan Facebook untuk memberikan, kerana National FM juga membantu institusi-institusi kerajaan dan swasta untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk negara Brunei Darussalam. Itu antara yang dapat digambarkan. Ya, mudah-mudahan itu merupakan visi dan misi insya-Allah bagi kita di dunia penyiaran, mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Muhammad Alim bin Sani, merupakan pemangku penolong ketua rancangan Radio 2 bagi evolusi terbaru National FM. Terima kasih sekali lagi Tuan. Sama-sama Tuan. Ya, semoga terus maju jaya. Terima kasih. Insya-Allah akan berjalan lancar. Amin, amin. Baik.